Hello, kita bertemu kembali dalam video kedua dalam 5 idea. 5 idea bisnes untuk tahun 2001 dan 2002. Di bab pertama kan, video pertama tu kita bercerita tentang Internet Influencer Manager. Dan juga kita bercerita tentang designer untuk food truck atau mana-mana truck lah kan. Okey, idea ketiga sebelum tu apa je? Diharapkan anda berada dalam keadaan sihat walafiat. Jangan lupa share, like dan subscribe. Okey, business idea yang ketiga kan. Idea ketiga ni berkait rapat dengan social media. Idea ni boleh didekati daripada dua arah. Nah, satu padanya memerlukan modal sikit, lagi satu perlukan tenaga, skill kita sikit. Okey. Dan idea pertama ialah boleh membuat equipment rental ataupun meminjamkan antara studio, kamera, mikrofon, segala-galanya lah kan untuk orang menjadi content creator. Sebab ada orang kan kalau mereka berminat untuk menjadi YouTuber ataupun nak buat video untuk TikTok ke apa, tapi mereka tak ada tempat yang sesuai, tak ada kamera yang sesuai, tak ada mic yang sesuai, dan mula berjinak nak belanjakan untuk semua mahal. Jadi mungkin anda boleh bagi offer so that bila mereka pinjam untuk beberapa jam saja untuk membuat konten mereka lebih sekarang. Of course setengah orang boleh menggunakan handphone ke apa untuk buat kan, tapi kalau mereka nak yang lebih bagus, boleh mencari anda. Dan kedua adalah sekali dah ambil, dia dah buat video tu kan, dia perlukan somebody yang boleh buat video editing, audio editing, nak buatkan dia lebih power pack, lebih kan. Anda boleh offer servis yang tu juga sebagai content creator, dan juga macam mana sesuatu video tu nak di-uploadkan ke multiple platform, menggunakan teknik-teknik yang efektif untuk adakan hashtag dia untuk senang dicari, macam-macam lah kan. So apakah USP yang anda boleh offer? Jadi of course idea business ni anda bukan seorang saja yang buat, macam ada juga orang yang offer macam Huzifa Studio. Jadi ada kena pesisikan diri anda di mana apa specialnya anda. Mungkin harga anda lebih murah ke, atau anda punya lighting lebih canggih ke, atau anda punya editing lebih power ke, atau mungkin anda boleh lagi terror buat konten ke, tuliskan konten. You have to find your USP for idea nombor 3. Sekarang kita pergi ke business idea nombor 4. Business idea nombor 4 ni kan, pembersih pejabat. Kedai cleaner, kau nak aku jadi benda ni? Apa je? Aku suruh kau bagi business idea paling unik, kau suruh aku pergi bersihkan pejabat. Chill bro, dengar dulu. Ini zaman norma baru, new normal. Kan teknik pembersihan teramat berbeza dari sebelum MCO. Banyak bangunan pejabat tidak beroperasi selama berbulan-bulan, dan ada yang setahun lebih dah tak beroperasi. Cuba bayangkan, pekerja anda berpakaian seberlangkap, pakai PPE kan, pakai mask N95, dilatih bagaimana nak jadi COVID compliant, sanitize pejabat dengan betul. Dan yang ini bukan saja menjadi pembersih pejabat, tetapi juga setiap dia boleh jadi pembersih sanitizer lah kan, kiranya. Pejabat-pejabat besar memang mempunyai pembersih pejabat mereka sendiri. Tapi di dalam kebanyakan bangunan pejabat ada yang saiz kecil kan. Ada pejabat dia 600 kaki persegi, 1000 kaki persegi, 2000, 3000, 4000 kaki persegi. Dan syarikat-syarikat ni tak mampu menggajikan seorang untuk membersihkan pejabat mereka sahaja sepenuh masa. Jadi anda boleh memberi khidmat anda. Cara nak buat khidmat anda senang saja. Anda fikirkan dalam seminggu tu kan, dalam seminggu kita ada 5 hari bekerja. Dan dalam 5 hari bekerja tu dia ada sebelum makan tengah hari dan selepas makan tengah hari. Itu dah kira 2 slot. Jadi dalam 5 hari anda ada 10 slot. Dan lepas 10 slot tu, hari Sabtu anda boleh pecahkan jadi 3 slot. Anda perlu seorang pekerja saja. Kita mulakan dengan seorang pekerja saja. Jadi seorang pekerja berapa gaji dia? Katakan lebih kurang seorang pekerja mungkin gaji dia 1000, paling tinggi pun 1,500. Itu modal anda kan, untuk bayar 1,000 hingga 1,500, dan tak perlu bayar sampai hujung bulan. Dan katakan satu slot setengah hari tu, anda agak kata okey, seminggu saya datang sekali untuk kerja kat pejabat anda bayar antara 250 hingga 300 ringgit. Jadi 4 kali datang lah kan. Okey, jadi sebuah syarikat tu mereka boleh pilih nak datang sehari ke, nak datang 2 kali dalam seminggu ke, atau nak slot pagi dengan slot petang ke, macam mana. Jadi dalam 10 slot anda boleh dapat RM3,000. Lepas tu hari Sabtu tu, 3 slot hari Sabtu tu anda boleh buat untuk sanitizing saja, purely sanitizing. Sebab dah 5 hari bekerja, pekerja anda akan datang ke pejabat tu sanitize semua.
berbasuh dengan Dettol, dengan Clorox, dengan apa saja kan. Jadi bermodalkan seorang pekerja yang anda bayar gaji 1,000 hingga 1,500, anda sekarang boleh mendapat 5 hari bekerja seminggu tu dah kita charge 3,000 kan, dan pada hari Sabtu 3 slot dah 900, 3,900 sebulan. Modal anda antara 1,000 hingga 2,000. Maknanya dah seorang pekerja saja untung anda dah dekat 1,900 lah, kata 2,000 untung anda. Jadi kalau seorang pekerja 2,000, anda boleh jual, katakan anda dapat 10 pekerja, dah 20,000. Kalau dapat 100 pekerja, lepas tu kerja anda sebenarnya bukannya untuk membersihkan bangunan. Yang bersih bangunan tu pekerja boleh buat. Kerja anda adalah mencari orang dalam bangunan ni kan. So kita bawa ke satu bangunan, dalam satu bangunan tu ada 30 tingkat ke apa. Okey, berapa banyak pejabat dekat sini yang memerlukan kerja saya untuk membersihkan pejabat mereka. Idea simple tapi untungnya lumayan. Saya kenal seseorang, ada seorang rakan saya yang tenaga kerjanya 1,000 orang untuk membersihkan pejabat sahaja. Jangan pandang rendah Okey, idea kelima. Okey, untuk idea kelima, kemungkinan besar anda memerlukan seorang rakan kongsi untuk menjayakannya. Idea ini bersesuaian bagi mereka yang aktif bersukan dan amat prihatin dengan pemakanan mereka dan juga dengan kesihatan mereka. Anda boleh memulakan bisnes anda dengan memberikan fitness dan diet coaching. Okey, terutama jika anda berada dekat dengan kawasan-kawasan kosmopolitan seperti Kuala Lumpur, JB, Penang, Kuantan kan. Terdapat ramai orang memerlukan khidmat coaching dan kaunseling. Tapi ingat anda perlu mendapat sijil sebelum memulakan dan menjayakan idea ini. Jadi mula-mula jangan terus nak jadi coach teruslah. Pergilah kerja kat Fitness First ke Mary France ke kat mana-mana. Kerja setahun lepas satu, I kata you perlukan ada rakan kerja, business partner. Kenapa seorang buat fitness training, seorang lagi buat diet planning. Lepas tu kita kan mula-mula pergi setahun bekerja untuk orang lain, dapatkan sijil anda. Dah dapat sijil anda kan, lepas tu anda pergilah cari dekat internet, cari satu plan atau program yang ada, ataupun banyak juga app yang ada di mana anda rasa program tu paling lengkap. Lepas tu anda download program ni dan anda mula menggunakan servis daripada program ni kan, dan licensing kepada semua pelanggan-pelanggan anda app ini. Dan lepas tu yang paling penting lah dalam fitness training dengan diet kan, sebenarnya tak susah untuk diet, tak susah untuk buat fitness. Yang susah bukan apa yang perlu dibuat, itu semua orang tahu sebenarnya. Tapi yang susah adalah disiplin. Pasal tu perlu coaching. Jika anda rasa anda adalah seseorang yang boleh membuat pelanggan-pelanggan anda berdisiplin, jika anda rasa anda boleh buat mereka kan disiplin, bisnes ni akan tentu berjaya. Sebab kebanyakan orang kecundang kat situ. Itulah tempat yang mereka kecundang. Okey, itu idea kelima. Jadi kalau anda suka akan salah satu daripada 5 idea itu, anda boleh mulakannya sekarang untuk menjayakan bisnes anda bagi tahun 2021 dan juga 2022. Yang mana kesukaan anda? Jika anda ada kemusykilan, tanyakan soalan anda di bawah dan saya akan cuba menjawabnya. Dan juga jika anda hendak lagi idea-idea lain, beritahu saya di dalam komen di bawah dan saya akan kembali di masa hadapan dengan 5 lagi bisnes idea bagi 2021 dan 2022. Sehingga ketemu lagi di segmen seterusnya. Apa cer?